Bersatu gertak ahli parlimen yang mahu sokong PMX. Satu mayat reput dijumpai terdampar di pantai Kota Baru. Ibu bapa tertekan majlis graduasi anak dibuat di hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Parlimen yang ingin menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dikenakan tindakan undang-undang hanyalah satu gertakan, kata seorang wakil rakyat bersatu. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim berkata, gertakan tersebut lebih kepada untuk menghalang wakil rakyat beralih sokongan dengan cara mengancam ahli parlimen yang lain. Tambahnya lagi, tindakan itu berfungsi untuk menakut-nakutkan sahaja sebagai reaksi kepada dakwaan kira-kira 10 lagi wakil rakyat PN akan memberikan sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar oleh ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Sebelum ini, Muhammad Azizi bersama 5 ahli parlimen bersatu iaitu Syed Abu Hussein Hafiz Zahari Kecik, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Dr. Suhaili Abdul Rahman dan terbaru adalah Zulkafli Hanapi mengisytihar sokongan kepada Datuk Seri Anwar. Susulan itu, Majlis Kerja Tertinggi Bersatu memutuskan untuk mengambil langkah undang-undang bagi membolehkan sesebuah kerusi itu diisytiharkan kosong jika wakil rakyat mereka berpaling tadah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa enggan mengulas berkaitan keputusan mesyuarat Lembaga Pengampunan sama ada membuat keputusan membebaskan atau tidak bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Sebaliknya, beliau meminta orang ramai menunggu kenyataan rasmi berkaitan perkara itu. Pagi ini, Tular, sebuah portal menyiarkan laporan yang memetik sumber tidak didedahkan dan mendakwa Najib mendapat pengampunan. Laporan itu bagaimanapun ditarik balik kerana tidak dapat disahkan. Media sebelum ini melaporkan mesyuarat yang sepatutnya diadakan semalam adalah mesyuarat terakhir yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebelum pemerintahan baginda berakhir hari ini. Akibat berani mati membuat hantaran mengancam untuk membunuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di aplikasi TikTok tahun lepas, seorang pemandu lori dihukum penjara 6 bulan oleh Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini. Faizal Muhammad, 35 tahun, dijatuhkan hukuman oleh Hakim N. Priscilla Hemamalini selaku orang kena saman selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Faizal didakwa membuat dan memulakan penghantaran yang mengancam sifatnya terhadap Datuk Seri Anwar dan menteri-menteri dengan menggunakan nama profil TikTok Jaladani 89 dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada 20 November 2023 menangis selepas mendengar hukuman itu. Hantaran itu telah dibaca pada 26 November tahun sama pada 12 tengah hari di sebuah kondominium di Jalan Tong Shin Dang Wangi mengikut Seksyen 233-1 A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan diteruskan selepas sabitan jika sabit kesalahan. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor disyaki merogol saksi yang dipanggil untuk membantu siasatan di pejabatnya di Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat direman seminggu bermula Selasa. Magistrate Wan Ashrul Afham Muhammad Azmi mengeluarkan perintah reman ke atas inspektor yang merupakan pegawai penyiasat di Mahkamah Magistrate Tumpat.
Perintah reman tersebut membolehkan pegawai itu disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Peguam yang mewakili pegawai polis itu, Muhammad Firdaus Zainal Abidin, membantah permohonan tahanan reman terhadap anak guamnya semasa prosiding reman berlangsung. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan inspektor berkenaan direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut. Pembantu kedai runcit mengaku bersalah atas 2 pertuduhan mencabul kehormatan wanita warga Sepanyol dan memiliki video lucah minggu lalu telah dijatuhi hukuman denda RM7,000 oleh Mahkamah Magistrate. Muhammad Aiman Daniel Muhammad Najib, 21 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Siti Nora Sharif. Siti Nora menetapkan tertuduh didenda RM5,000 atau penjara sebulan jika gagal membayar denda bagi pertuduhan mencabul serta denda RM2,000 atau sebulan penjara jika gagal membayar denda bagi kesalahan memiliki bahan lucah. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menggunakan kekerasan jenayah dengan mencabul kehormatan mangsa berusia 22 tahun itu di lorong seni atau lorong Panglima Ipoh iaitu berhampiran dengan Masjid Sultan Idris Shah II 7 petang 24 Januari lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memiliki video lucah yang terdapat dalam sebuah telefon bimbit di tepian Jalan CM Yusof, Taman Jubilee, kira-kira 6 petang 25 Januari lalu. Satu mayat reput ditemukan terdampar di pantai Kuda Pulau Dolah semalam. Penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat JBPM Kelantan, Muhammad Wildan Azhari berkata, pihaknya menerima laporan daripada polis memohon bantuan bomba untuk mengambil mayat berkenaan yang ditemukan oleh orang ramai terdampar di pantai pada kira-kira pukul 9 malam tadi. 5 pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan mendapati benar ada mayat seorang lelaki terdampar. Mayat itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut, katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Ia dipercayai mayat seorang peniaga kosmetik yang terjun dari atas jambatan Tendong, Pasir Mas 2 minggu lepas. Namun pihak media masih menunggu pengesahan daripada polis mengenainya. Dalam kejadian 15 Januari lepas, Nur Hisham Ismail, 43 tahun, hilang selepas dikatakan terjun ke Sungai Kelantan dari Jambatan Tendong, Pasir Mas dan JBPM bersama polis menamatkan sepenuhnya operasi pencarian kira-kira 8 hari kemudian. Meskipun tidak mampu, ada ibu bapa terpaksa merelakan juga untuk membayar antara RM150 hingga RM200 semata-mata mahu anak hadir majlis graduasi anjuran sekolah di hotel mewah. Jika ada ibu bapa yang enggan bayar, seorang pengguna media sosial mendakwa keadaan itu mengakibatkan anak mereka pula berasa tertekan dan malu kerana tidak menghadiri majlis berkenaan bersama rakan. Menurut Adria Abdullah yang juga pelakon, berkongsi pengalaman dan pandangannya menerusi video di Facebooknya, beliau mendakwa ada sekolah yang mewajibkan murid menghadiri majlis graduasi itu tanpa berbincang dengan waris terlebih dahulu. Tidak berpuas hati dengan keputusan pihak sekolah, beliau mempersoal ketetapan itu kerana seolah-olah meminggirkan suara ataupun situasi semasa yang dihadapi kebanyakan waris tidak mampu kerana perlu mengutamakan komitmen lain yang lebih mendesak. Lebih parah apabila beliau mendakwa bagi waris yang ingin menemani anak mereka ke majlis graduasi itu diwajibkan membayar yuran tambahan sekitar 150 seorang. Justru beliau menggesa Kementerian Pendidikan KPM untuk masuk campur kerana merasakan penganjuran majlis graduasi di hotel mewah adalah langkah tidak munasabah. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.